dia bahas panjanglah benda-benda macam tu. Cumanya dia orang kata Allah Ta'ala Esa. Cuma esanya Allah Ta'ala ni, dia hidup. Dia tak ada ilmu, tetapi bukan Allah jahil. Dia tak ada penglihatan, bukan Allah buta. Dia tidak ada pendengaran, bukan Allah peka. Tapi Allah Ta'ala itulah. Dia hidup dengan zatnya, tahu dengan zatnya, melihat dengan zatnya, mendengar dengan zatnya. Macam mana? Saya tak tahu. Tuan-tuan, yang paling penting, mereka kata Allah hidup, Allah mendengar, melihat. Nampak tak tuan-tuan? Allah mengetahui. Mu'tazilah pun cakap benda yang sama. Allah mendengar, melihat, mengetahui. Macam mana mereka nak nafikan? Benda ada dalam Quran kot. Habis, Ahli Sunnah berkata Allah mendengar, melihat, mengetahui. Jadi mana sebenarnya perbezaan kita dengan mereka? Mu'tazilah menamakan diri mereka sebagai Ahli Tauhid wal Adl. Nampak tak? Mereka namakan mereka adalah Ahli Tauhid. Tetapi Ahli Tauhid mereka ialah Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat. Tetapi tak bermakna mereka cakap Allah Ta'ala ni tidak tahu, jahil. Allah Ta'ala tidak melihat, buta. Allah Ta'ala tidak mendengar, bisu, tidak. Jadi tuan-tuan, isu dia di mana? Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala tahu dengan ilmu, melihat dengan penglihatan, mendengar dengan pendengaran. Si tuan-tuan kata, menatang apa ni? Sebab tu, bahas panjang-panjang ni tak sesuai untuk kita. Sebab kita semua lah orang awam. Tahu tak? Kan ada orang kata ilmu kalam ni tak sesuai untuk orang awam, tetapi bolehlah untuk para ulama. Lepas tu dia rasa diri dia ulama, padahal diri dia pun awam. Faham tak? Kalau kita yang bukan bercakap bahasa Arab, bercakap bahasa Melayu, bila dengan mendengar, Allah mendengarlah. Tak? Mendengar dengan zatnya, mendengar dengan pendengaran. Mesti kita kata menatang apa ni? Betul tak? Sebab tu para ulama mengatakan perselisihan dalam masalah sifat Allah Ta'ala, dia akan ada perselisihan yang membawa kepada kufur dan ada perselisihan yang tidak membawa kepada kufur. Perselisihan yang membawa kepada kufur apabila dia nisbahkan Allah kepada sifat-sifat kekurangan. Macam dia kata Allah jahil, confirm kafir lah. Allah tidak mendengar, Allah peka, Allah bisu, Allah buta, confirm lah kafir, betul tak? Tapi adakah Mu'tazilah dia kata macam tu? Adakah Jaham bin Safwan dia kata macam tu? Allah peka, Allah bisu, Allah tidak bercakap. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena faham benda ni pada satu titik yang penting, yang saya dan tuan-tuan kalau kita tinggalkan titik ini, kita akan jadi celaru sampai bila-bila dalam memahami isu ni. Okey, Asy'ariyah yang mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaih, dia kata Allah Ta'ala ni dia ada 7 sifat. Bukan ada 7 sifat, dia ada yang kita kata ilmu sifat 20, sifat 13 tu kan. Jadi tuan-tuan kena tahu sifat Allah Ta'ala ni dibahagikan kepada beberapa kategori dulu. Saya kena berjalan slow-slow dengan tuan-tuan. Yang pertama ialah sifat nafsiyah, iaitu wujudnya Allah. Allah Ta'ala wujud. Lagu mana wujud? Kalau kita wujud ni, inilah bila ada ni lah kan, barulah wujud. Allah Ta'ala wujud, tapi kita tak nampak. Dan bagaimana wujudnya Allah? Luar daripada kemampuan kita untuk faham. Yang namakan sebagai sifat nafsiyah. Dan mereka ada dalil lah, dari sudut akalnya dan dari sudut nakal. Nakal ni wahyu. Quran, sunnah ada dalil. Dalam kitab-kitab mereka dia bahaskan. Dan saya rasa tak ada orang yang menisbahkan diri kepada Islam yang berselisih akan sifat ini. Ada ke tak? Tak ada. Mu'tazilah berkata Allah wujud. Ahli hadis berkata Allah wujud. Asy'ariyah berkata Allah wujud. Maturidiyah pun kata Allah wujud. Betul tak? Saya rasa yang masalah ni tak ada masalah secara umumnya. Kemudian isu wujud di luar alam, dalam alam, itu cerita lain dah. Tak, yang kita sekarang kita tahu Allah wujud. Betul tak? Dan wujudnya Allah tak sama dengan wujud makhluk. Wujudnya Allah ialah wujud dzati, yang maksudnya tidak didahului oleh tiada. Kita ni wujud yang mana didahului oleh tiada dan didahului oleh orang lain dan akan berakhir pun wujud kita. Maksudnya dengan berakhir itu akan mati kemudian dihidupkan semula. Tetapi Allah Ta'ala ialah wujud haqiqi, wajibul wujud. Dan dialah Allah SWT yang memang wujud tanpa ada pendahuluan. Bukan dicipta daripada tiada. Dialah Allah. Bagaimana kita nak faham? Kita pun tak faham. Betul tak? Luar daripada kemampuan kita. Bagaimana huwal awwal wal akhir. Dialah yang permulaan, dialah yang awal tanpa permulaan. Sebab dalam kepala kita, kita tengok tak ada, jadi ada. Baru kita boleh faham dia awal. Tapi Allah Ta'ala kita kata dialah yang awal tanpa ada permulaan, bukan daripada tidak ada kepada ada. Tapi kita boleh faham wujud. Betul tak? Adakah sifat itu ainul mawjud? Adakah sifat wujud tu dia adalah Allah ataupun bukan? Ni ahli kalam dia sukalah ni, dia bahas ni. Dia akan bahas adakah sifat wujud itu ialah Allah ataupun ialah sifat. Tu saya tak tahu nak cakap macam mana. Luar daripada kemampuan saya. Nabi tak pernah cakap, sahabat tak pernah cakap. Tapi ada orang suka sembang. Sifat yang jenis yang kedua dinamakan sebagai sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni ialah kita kena nafikan benda-benda yang tak
sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sabitkan kesempurnaan pada Allah. Jadi sifat salbiyah tu yang 5 tu lah: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Betul tak? Betul tak? Qidam yang kita terjemah bahasa Melayu, kata-kata yang lama. Yang lama ni dia terjemah bahasa Melayu lama, tapi kita tak boleh terjemah lama. Jadi qidam ni yang kita kata yang wujud tanpa permulaan, azali. Dahulu lagi, dahulu tu pun masa kita tak boleh nak cerita banyak panjang. Jadi kita tak akan mampu faham. Yang wujud tanpa permulaan sejak azali. Kita kata sejak azali, sejak azali. Macam mana sejak azali pun kita tak tahu. Tapi itulah sifat qidam yang menafikan kebaharuannya Allah. Baharu ni benda tak ada kemudian wujud, betul tak? Yang kedua ialah baqa. Baqa ni kekal sampai bila-bila. Dia menafikan fana. Jadi kerana dinafikan fana, baharu, dinamakan sebagai sifat salbiyah, iaitu kita menafikan kekurangan pada Allah SWT melalui 5 sifatnya. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadith, Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk dia. Laisa kamitslihi syai'. Betul tak? Tidak sama seperti makhluk dia. Makhluk tidak sama dengan dia. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi, Allah SWT senang cerita terjemahan dia tidak berhajat kepada siapa-siapa pun. Nampak tak? Yang kelima ni wahdaniyah. Wahdaniyah ni yang kita selalu terjemah sebagai keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oneness of Allah. Cuma dalam bab wahdaniyah ni dia bahagi kepada 3. Dari sudut wahdaniyah pada zat, Allah Ta'ala ni satu zat sahaja. Dia bukan 2 zat. Nampak tak? Kemudian dari sudut sifat Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala tidak ada 2 kudrah. Allah Ta'ala tidak ada 2 iradah. Allah Ta'ala tidak ada 2 kudrah, tidak ada 2 kekuasaan, tidak ada 2 kehendak. Allah Ta'ala ni hanya ada satu kudrat. Dengan kudrat itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat segala benda dia nak buat. Nampak tak? Dan Allah Subhanahu Wa Taala, hak ni ada khilaf. Ada banyak perbuatan ataupun satu perbuatan. Tuan-tuan kalau mengaji kan dalam Jawharatul Tauhid ke apa ni, dipanggil kam munfasil, kam muttasil. Tuan-tuan mengaji benda ni. Jadi saya pun tak nak sebut kam tu. Jadi nak bagi tahu Allah Taala ni Maha Esa, senang cerita dari sudut zat tak sama dengan makhluk. Tidak ada zat yang semisal dengan Allah. Yang kedua, dan Allah Taala itu bukan 2 zat. Allah Taala satu. Kemudian sifat Allah Ta'ala tidak ada sama seperti makhluk. Sifat makhluk tak ada sama seperti Allah. Dan Allah Ta'ala sendiri tidak ada 2 sifat. Sifat yang sama ada 2 tidak. Kemudian Allah Ta'ala perbuatannya tidak sama dengan perbuatan makhluk. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun dari sudut bahasa menggunakan perkataan yang sama. Digunakan pada makhluk dan digunakan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Macam kita kata perkataan Rahim. Allah Ta'ala guna untuk diri dia. Dan Allah Ta'ala guna untuk Nabi SAW. Wa kana bil mu'minina ra'ufan rahimah. Gitu ayat dia. Wa kana bil mu'minina Ra'ufan Rahimah. Allah Ta'ala guna perkataan Rahim pada diri Nabi SAW dan Allah guna perkataan Rahim pada diri Allah. Jadi tuan-tuan, walaupun guna perkataan yang sama, tetapi dari sudut maksud tidak sama. Maksudnya dari sudut bagaimana itu tidak sama. Berbeza ilmu Allah Ta'ala dengan berbezanya ilmu Allah dengan ilmu manusia. Betul tak? Berbezanya hidup Allah dengan hidup manusia. Berbezanya pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Kita boleh faham benda ni. Faham tak? Itu kategori sifat yang kedua di sisi Asy'ariyah. Yang ketiga dia namakan sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni, ma'ani jamak bagi ma'nan. Ma'nan ni senang kita faham ialah lawan kepada benda yang bersifat tangible, hissi, yang boleh disentuh ataupun boleh dirasai oleh panca indera yang 5. Nampak tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sebut dia mempunyai kekuatan, tuan-tuan boleh tunjuk pada saya kekuatan tu apa? Kalau Kelantan kata kandak tu berkehendak. Satu orang yang mana dia tak mampu ukur diri dia dengan badan dia, baju dengan badan dia, hidup dia nak macam orang kaya sebagai contoh, tak cakap pun nak macam orang kaya, tapi dia miskin. Jenis kandak tu berkehendak. Tuan-tuan boleh tunjuk pada saya berkehendak tu apa? Boleh tunjuk? Saya ada kuasa. Boleh tunjuk pada saya kuasa tu apa? Benda yang mana bukan mahsus, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dirasai oleh panca indera yang 5, ia dinamakan sebagai makna. Nampak tak? Jadi, sini dia start dah balah ni antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dan juga ahli hadis. Dia start bergaduh. Bergaduh dia di mana tuan-tuan? Kita kena kenal dulu 7 sifat ma'ani tadi. Kita kena bilang dulu. Apa dia? Hayat, kudrah, iradah, ilmu, sama', basar. Tuan-tuan tak pernah menasyid ke dulu zaman sekolah? Kan? Ini ditujuh ni dimaksud sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 ni, kita tak ada masalah tuan-tuan dengan benda ni. Ahli sunnah, Hanabilah, Hanabilah, Athariyah, dia tak ada masalah dengan 7 ni. Jadi dia bermasalah cara 7 ni dibahaskan. Nampak tak? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hidup. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah. Allah berkuasa. Iradah, Allah berkehendak. Sama', dia kata pendengaran. Basar, penglihatan. Dan ilm, iaitu ilmu. Adakah Mu'tazilah dia menafikan benda-benda ni tuan-tuan? Jahmiyah tu kita buang lah sebab dia terlalu ekstrim.
Ini kita turun bawah sikit, yang Mu'tazilah. Adakah mereka menafikan benda ni? Mereka tak nafikan. Mereka tak pernah kata Allah mati pun. Mereka tak pernah kata Allah pekak, tak pernah kata Allah bisu, tak pernah kata Allah buta, tak pernah kata Allah jahil. Ini satu hakikat yang kita kena terima. Betul tak? Tapi di mana perbezaan antara ahli sunnah dengan mereka? Itu satu persoalan. Kita stop situ dulu. Kita pergi kepada kategori yang seterusnya, yang selepas daripada 13. Kalau tuan-tuan kira tadi dah 13 dah. Dan biasanya Asy'ariyah ni dia 13 aja. Yang dia sebut sifat 20 tu biasanya orang lain, mazhab lain, Maturidi. Dia panggil kaunuhu hayyan. Allah, macam mana nak terjemah kaun ni? Keadaan Allah itu hidup. Kemudian kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Taala itu berkuasa. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah itu berkehendak. Kita terjemah berkehendak. Tapi tak apalah, itu tuan-tuan kena mengaji kitab dia orang lah apa maksud murid di sisi mereka, iradah di sisi mereka. Kemudian kaunuhu sami'an. Keadaan Allah mendengar. Kaunuhu basiran. Keadaan Allah melihat. Kaunuhu aliman. Allah SWT keadaannya melihat. Tengok nak terjemah kaun tu kan, keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, apa yang disebut oleh setengah asatizah kita daripada aliran Asy'ariyah, dia kata sesiapa yang menafikan sifat ma'ani yang 7, hayat, kudrah, iradat, sama', basar, ilm, dia tak jadi kafir. Tetapi sesiapa yang menafikan sifat ma'nawiyah, yang kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu aliman, dia jadi kafir. Sebab apa? Bila dia menafikan yang ni, dia kata Allah tu mati, dia kata Allah tu buta, dia kata Allah tu pekak, dia kata Allah tu bisu, dan dia kata Allah tu tidak alim, tidak berkehendak, tidak berkuasa. Nampak tak? Hak ni kafir bittifaqil jami'. Betul tak? Jadi isu Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dan juga ahli sunnah yang lain, di mana tuan-tuan, pada 7 sifat ini, dia dengan Asy'ariyah pada 7 sifat ni, dari sudut mana isu pergaduhan tu? Hak tu saya nak tanya tuan-tuan. Kita kena tahu punca pergaduhan. Bila kita kata Mu'tazilah nafi sifat, nafi sifat, nafi sifat, adakah dia nafi Allah hidup? Tidak. Dia tak pernah kata Allah mati. Adakah dia nafi Allah mendengar? Tak. Dia kata, adakah Mu'tazilah kata Allah pekak? Tidak. Hak tu yang pergi kepada isu tadi. Allah hidup dengan zatnya. Asy'ariyah berkata Allah hidup dengan zatnya lah. Dia kata Allah hidup dengan hayah, kehidupan. Tapi kehidupan itu lagu mana kita tak tahu. Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya. Hak ni kata-kata geng-geng Mu'tazilah. Dia tak ada mendengar dengan pendengaran. Asy'ariyah dia kata Allah mendengar dengan pendengaran. Pendengaran tu bukan dia kata dengar dengan telinga, dia kata dengar dengan pendengaran. Hak ni pendengaran ni tuan-tuan boleh tunjuk tak pada saya pendengaran ni apa? Melihat dengan penglihatan. Yasma'u bisam'in, mendengar dengan pendengaran. Yabsuru bibasarin, melihat dengan penglihatan. Tuan-tuan boleh tunjuk tak pada saya semua benda tu? Tak boleh, betul tak? Sebab dia makna, bukan mahsus, benda yang tangible boleh disentuh dengan panca indera. Tidak. Dia benda makulat, benda yang dipikir, boleh difahami. Tetapi kalau suruh keluarkan, kita tak boleh keluarkan. Nampak tak tuan-tuan? So, isu dia di mana? Isu dia ialah golongan yang mensabitkan sifat yang 7 ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata ini adalah sifat yang mana qaimatun bizzat, yang berdiri pada zat. Tuan-tuan, kalau kita terjemah Melayu, qaimatun ni berdiri. Maksudnya macam mana berdiri tu? Yang tu yang Mu'tazilah tak nak. Dia kata dia ada macam benda menempel. Sifat yang mana, kata Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaih, kalaulah Allah Ta'ala ingin tunjukkan kepada kita sifat mendengar tu, kita boleh nampak sifat mendengar tu. Sebagaimana kita boleh nampak Allah pada hari kiamat. Boleh lihat sifat kudrat tu, kalau Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, sebagaimana kita boleh lihat Allah pada hari kiamat. Jadi timbullah isu panjang lebar tuan-tuan, adakah sifat yang 7 ini ainul zat ataupun bukan ainul zat? Adakah dia itu zat? Mereka kata sifat ini bukan ainul zat, bukan zat itu. Sebab sifat dengan zat dua benda berbeza. Tetapi dia kata bukan ghairul zat, tapi bukanlah dia tu bukan zat. Tuan-tuan dah pening lah. Saya mengaji banyak kali pun pening. Sebab benda ni luar kemampuan kita, betul tak? Yang kita dituntut dalam Quran untuk tahu Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat, Allah bercakap, Allah apa lagi? Berkuasa, Allah berkehendak, betul tak? Itu yang kita belajar dalam Quran, dalam sunnah. Tetapi start dia jadi, dia kata, Asy'ariyah kata, dan kita pun kata, Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmu, iaitu sifatun qaimatun bizzat. Mu'tazilah dia tak nak. Dia kata bila sebut ada sifat yang berdiri dengan zat, dia macam bertempel lah. Hatta dia kata nak jadi macam Trinity lah, apa macam Kristian tu. Hatta sebahagian daripada mereka tak bagi sebut Allah Ta'ala ada 99 nama. Sebab dia kata nanti
kamu akan sembah 99 Tuhan. Faham tak? Kalau kita dalam sudut manusia biasa kita ni tuan-tuan, nama saya Hanafi lah, tetapi batang tubuh saya satu. Tetapi saya ada nama lain. Kunyah saya Abu Abdul Rahman. Saya ada gelaran saya Nasai. Adakah sekarang dah ada 3 zat depan mata tuan-tuan? Tidak. Satu je zat, betul tak? Tetapi iktibar yang berbeza-beza. Jadi sekarang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, isu sifat ini selagi mana dia tidak membawa kepada menisbahkan kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak membawa kepada kufur. Secara umumnya, selagi mana dia tak kata Allah mati, dia tidak kata Allah tu buta, pekak, bisu, tidak berkuasa, lemah dan seumpamanya, dia dikira sebagai satu orang yang mana tidak kufur. Faham tak tuan-tuan? Adapun isu Allah Ta'ala berkuasa dengan kuasa, kuasa itulah satu sifat qaimah dengan zat, yang berdiri pada zat. Sekiranya kalau Allah Ta'ala nak tunjuk sifat tersebut, Allah Ta'ala boleh tunjuk sifat tersebut, dan kita boleh lihat sebagaimana kita akan lihat Allah pada hari kiamat. Sekarang bila saya kata saya berkuasa, saya boleh tunjuk pada tuan-tuan kuasa tu bentuk dia macam mana? Tak boleh kan? Allah Ta'ala ada kuasa yang layak bagi Allah Ta'ala, dan jika Allah Ta'ala ingin tunjuk, Allah Ta'ala boleh tunjuk. Kita tak boleh nak bayang. So sekarang tuan-tuan, di sini start berlaku perselisihan antara Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Semua sifat ini dinamakan sebagai sifat zat. Yang 7 ni dinamakan sifat zat, yang mana tidak akan lari daripada zat, tidak akan hilang daripada zat. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ahlu tauhid di sisi Mu'tazilah ialah Allah yang mana tidak ada sifat yang zaidah qaimah dengan zat. Tidak ada sifat yang tersendiri, yang berdiri dengan zat. Itu maksud ahlu tauhid. Dia hanya ada zat je. Nampak tak? Kalau tanya kita pun, kita bukan boleh sebut pun. Asy'ariyah bukan boleh sebut pun. Qudrah tu macam mana bentuk dia. Cuma mereka boleh kata kalau Allah nak tunjuk, kita boleh nampak. Itu je pun. Last sekali. Tetapi dari sudut penghujungnya, dua-dua mengaku bahawasanya Allah Ta'ala hidup. Betul tak? Allah Subhanahu Ta'ala ni berkuasa, Allah Subhanahu Ta'ala berkehendak, Allah Subhanahu Ta'ala melihat, Allah Subhanahu Ta'ala mendengar, Allah Subhanahu Ta'ala bercakap, Allah Subhanahu Ta'ala tahu. Betul tak? Jadi sebab tu tidak berlaku takfir kepada golongan Mu'tazilah. Cumanya Asy'ariyah dia mensabitkan 7 sifat ini. Dia mari pergaduhan di antara ahli hadis dan juga Asy'ariyah dalam masalah sifat-sifat yang lain yang dinamakan sebagai af'al ikhtiyariyah. Perbuatan Allah Ta'ala berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Oh, hak ni hak duk bergaduh selama ni tuan-tuan. Kita dalam bahasa Melayu, Allah menghidup, Allah mematikan. Benda tu macam biasa tak? Orang tabligh selalu bayan. Allah Maha berkuasa, Allah menghidup, Allah mematikan, Allah bagi rezeki. Betul tak? Allah mentadbir. Sebab kita dah terbiasa dengan benda tu. Tapi kalau kita masuk dalam perbahasan akidah, ahli kalam, benda ni adalah tempat yang sangat-sangat genting perselisihan dia. Isu dia apa tuan-tuan? Mazhab Asy'ariyah, dia kata ini adalah af'al, perbuatan. Jadi bila perbuatan, saya nak cerita pada tuan-tuan, dia punya proses pergaduhan. Walaupun di hujungnya semua sepakat Allah menghidup, Allah mematikan, Allah bagi rezeki, Allah mentadbir. Betul tak? Tetapi proses pergaduhan dia supaya kita tahu last sekali kita nak bergaduh banyak mana. Dia kata Allah menghidup, Allah mematikan, ini adalah sifat fa'il, perbuatan. Jadi bila kata perbuatan, adakah Allah Subhanahu Wa Taala dia mematikan kemudian dia rehat lah, guna bahasa mudah kita, dia rehat sehinggalah datang orang lain yang patut mati pada waktu Allah tentukan tu, Allah matikan. Bukanlah Allah matikan sendiri, Allah wakilkan malaikat maut untuk cabut nyawa, betul tak? Jadi adakah perintah Allah SWT kepada malaikat maut tu sekaligus ataupun perintah itu berulang-ulang? Tuan-tuan faham tak ni? Allah bercakap. Adakah Allah Ta'ala bercakap, kemudian tak bercakap, kemudian bercakap, kemudian tak bercakap, kemudian bercakap, kemudian tak bercakap? Ini persoalan yang dibahaskan. Kalaulah Allah Ta'ala buat sesuatu bila masa Allah nak buat. Bila tak nak buat, Allah tak buat. Kemudian buat bila nak buat, tak buat. Dia kata ini ialah benda yang mana baru. Sebab tak buat, kemudian buat. Tak buat, kemudian buat. Tak buat, kemudian buat. Betul tak? Jadi inilah sifat makhluk, berubah-ubah. Jadi bila berubah-berubah begitu, kita tak boleh kata inilah sifat Allah. Nampak tak? Kita tak boleh kata dia sifat Allah. Menghidupkan, tak boleh kata dia sifat Allah. Mematikan, tak boleh kata dia sifat Allah. Sebab dia ni af'al hadithah. Pada pandangan mereka ni benda yang baru dibuat. Bila benda tu baru, jadi makhluk lah. Allah Ta'ala ni zat yang qadimah, yang azali. Tiba-tiba boleh berlaku perbuatan yang baru pada zat yang lama. Jadi benda yang boleh menerima benda baru, dia pun jadi barulah. Dia bahas
Tuan-tuan, sampai kita macam pelik kan. Dalam masalah ini berpisah antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Maturidiyah dia kata semua benda ni yang melibatkan perbuatan Allah ni dikembalikan kepada satu sifat qadimah yang dinamakan sebagai sifat takwin. Dia kembalikan kepada sifat yang lama, yang azaliyah, yang qadimah, yang qaimah bidzat, dinamakan sebagai sifat takwin. Takwin ni ialah mencipta. Kalau kita terjemah macam kun fayakun, betul tak? Allah Ta'ala kata kun, jadi. Jadi dalam itulah termasuknya menghidupkan, termasuk mematikan, termasuk memberi rezeki, termasuk. Nampak tak tuan-tuan? Tetapi Asy'ariyah dia tak ada sifat takwin ni. Dia kembalikan sifat-sifat ini kepada kudrah dan juga iradah. Dia kembalikan sifat-sifat ini kepada kudrah dan iradah. Jadi mereka akan takwil berdasarkan sifat kudrah dan juga sifat iradah. Saya nampak macam okey lah, tak ada masalah sangat. Tetapi dia okey satu tempat, dia tak berapa nak okey pada tempat yang lain. Macam mana tuan-tuan? Benda yang mana bersifat menghidup, mematikan, memberi rezeki, mentadbir, mengurus, benda kita tak nampak bentuk, form. Tuan-tuan faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Dia mengurus kerajaan. Apa yang tuan-tuan nampak mengurus kerajaan? Boleh bagi tahu tak mengurus kerajaan tu apa? Dia satu makna yang kita boleh faham. Dia mentadbir kerajaan. Tetapi sebenarnya termasuk dalam pentadbiran tu ialah dia kena berjalan, dia kena menulis, dia kena belik, dia kena membaca kalau manusia biasa, betul tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni confirm lah perbuatan dia tak sama dengan perbuatan makhluk. Jadi Allah mentadbir 7 petala langit, 7 petala bumi. Adakah pentadbiran Allah sama dengan pentadbiran makhluk? Tidak. Allah Taala kena buat mesyuarat ke apa? Tak. Benda tu kita boleh faham. Nampak tak? Kita boleh faham dan kita boleh terima gitu. Allah mentadbir. Allah mematikan. Ada tak orang yang pernah tanya bagaimana Allah mematikan? Yang kita tahu Allah wakilkan malaikat maut untuk cabut nyawa. Betul tak? Allah memberi rezeki. Bagaimana Allah bagi rezeki? Kalau kita memberi rezeki, maksudnya memberi sesuatu, kita ambil, bawa dengan tangan kita, bawa pada dia. Ataupun kalau kita post, kita akan bawa pergi pejabat pos. Adakah Allah Ta'ala buat macam tu? Tidak. Allah Ta'ala memberi rezeki. Yarzuqu man yasha'. Allah SWT bagi rezeki pada dia sesiapa yang dikehendaki. Jadi makna-makna ini, mematikan, menghidupkan, mengurus, mentadbir, memberi rezeki, ialah satu benda yang mana kita boleh faham dan kita tak cakap panjang pun tak ada masalah. Walaupun Asy'ariyah dikembalikan kepada kudrah, kembalikan kepada iradah, Maturidiyah dikembalikan kepada sifat takwin, kita tak nampak dia besar sangat. Dia datang satu lagi af'al ikhtiyariyah. Okey, adalah satu lagi af'al ikhtiyariyah, yang satu lagi yang mana dalam manusia benda ini dinamakan sebagai infialat, iaitu perubahan kerana orang kata emosi dan sebab. Kita nak sebut macam mana infialat ni? Macam marah, sayang, cinta. Ni benda bersifat infial, benda yang kata perubahan dalaman diri manusia, betul tak? Bila kita kata marah, menggelegak darah. Kita tahu orang tu marah. Kesan dia tu kita nampak, merahnya muka dia, mata dia. Tapi berubah dalaman dia, betul tak? Sayang pun sama. Tak, sayang ni satu benda kita tak boleh nak ucap, tuan-tuan. Betul tak? Macam mana? Tapi orang tahu orang ni sayang. Melalui kesan dia orang tahu dia ni sayang. Satu perasaan berubah dalam hati kita, dalam diri kita. Ini dinamakan sebagai infialat, iaitu perubahan yang berlaku dalam diri manusia yang melibatkan emosi dan seumpamanya. Yang ni tuan-tuan, orang yang mana berada pada aliran salaf, mereka tidak takwil. Mereka kata layak marah dengan marah yang layak bagi Allah Ta'ala. Nampak tak? Sayang dengan layak bagi Allah Ta'ala. Rahmat yang layak bagi Allah Ta'ala. Cinta yang layak bagi Allah Ta'ala. Hak ni pun saya rasa tak ada masalah sangat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab inilah percakapan seluruh manusia, seluruh bahasa. Kita orang Melayu cakap, solatlah. Kalau tak solat Allah marah. Betul tak? Ada tak orang nak cerita pasal takwil? Mak dia kata, tak boleh sebut marah ni. Anak dia berjawab kat mak dia, tak boleh sebut marah ni. Ni sifat makhluk ni, berlaku penggelegakan darah apa semua. Tak ada tuan-tuan. Ini ialah satu perkataan yang seluruh dunia guna dengan seluruh bahasa. God will be angry at you. Allah naras hoga. Dia guna perkataan apa-apa je lah. Manusia boleh faham tak boleh? Boleh faham. Dan manusia tak pernah fikir pun marah itu sama dengan makhluk. Manusia tak pernah fikir pun Allah cinta tu sama dengan makhluk. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan di kalangan kamu. Yuhibbu ditakwil oleh golongan yang mentakwil, dia kata iradatul in'am. Allah Ta'ala inginkan untuk memberi, orang kata pemberian kepada mereka. Mereka takwil, kata sebab hub ni, cinta ni, mahabbah ni, kalau pada makhluk, dia macam berlaku perubahan dalaman, betul tak? Kita tahulah benda itu, kita rasa, betul tak? Dan kita tak boleh nak bagi tahu pun dengan perkataan yang betul. Jadi kenapa bila sampai bab Allah, bila Allah Ta'ala kata Allah suka, kita nak fikir-fikir pula Allah macam-macam, jadi kita kena takwil. Kembalikan kepada sifat iradah, itu Allah ingin balas dengan kebaikan. Jadi kalau orang tanya, jadi iradah Allah Ta'ala itu macam mana? Manusia ada iradah, ada kehendak. Kehendak manusia pun biasanya mail.
cenderung sama ada untuk dapatkan kebaikan, maslahah, ataupun untuk kita menjauhkan diri kita daripada sebarang kerosakan ataupun mudarat. Betul tak? Itu dari sudut makhluk. Tetapi Allah Ta'ala, irada Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Betul tak? Jadi kalau kita boleh faham, Allah berkehendak, manusia berkehendak. Tetapi kehendak Allah dengan kehendak manusia tak sama. Kenapa kita tak boleh faham Allah marah, tetapi Allah dengan marahnya manusia tak sama? Kenapa kita boleh faham manusia berkehendak, Allah berkehendak tidak sama? Kenapa kita tak boleh faham Allah mencintai, manusia mencintai, cinta dia tak sama dari sudut hakikat dia. Jadi ini tak ada masalah sangat tuan-tuan. Sebab benda ni saya rasa orang yang mana beraliran Asy'ariyah Maturidiyah pun dalam percakapan harian mereka akan cakap Allah sayang, Allah suka. Allah suka orang bersedekah ni. Dia tak ada nak takwil-takwil masa tu. Kecuali kalau dia start bahas dengan cara kalam, dia akan bahas lah. Tetapi orang yang bercakap dengan bahasa, mana-mana bahasa, tak ada masalah. Ini pada saya pun kurang bermasalah. Masalah dia apabila benda itu melibatkan anggota. Betul tak? Oh, ini dia start dah ni. Sifat zat yang melibatkan anggota dan af'al ikhtiriah yang menunjukkan seperti wujudnya anggota. Sifat zat seperti mata yang kita terjemah mata, wajah, tangan, jari, kaki. Hak ni dia start dah. Dia akan balah kuat hak ni tuan-tuan. Hak ni dia akan bergaduh panjang lebar. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita beriman dengan ia adalah sifat Allah, dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ini sifat zat. Sifat zat ini diisbatkan oleh hatta mutaqaddimi Asy'ariyah, Al-Baihaqi dan seumpama, hatta imam mereka sendiri. Tapi bahas ni panjang tuan-tuan. Golongan Mu'tazilah mereka akan takwil supaya tak nampak jisim. Betul tak? Kalau tak, Allah Taala berjisim. Dan syarah tu tuan-tuan, dalam mana-mana kitab hadis dia bergantung kepada pensyarah. Kalau pensyarah Asy'ariyah yang kuat, dia akan tahu ya semua tempat tu lah. Bagi kita lalu je lah, jalan je lah. Amirruha kama ja'at. Tak, baca je lah. Tak payah nak fikir yang panjang, betul tak? Yang kedua ialah sifat fa'il yang mana menunjukkan kepada jisim. Contoh istawa. Ja'a wa istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia sifat fa'il. Betul tak? Dia sifat fa'il. Tapi dalam masa yang sama dia ada kaitan dengan zat, sebab Allah Ta'ala melakukan sesuatu dengan zat dia. Jadi sekarang bila kita sebut istawa, dia dah nampak macam jisim. Istawa ni kalau kita makhluk ni macam duduk, saya duduk ni lah bersila atas kerusi, betul tak? Tapi takkan Allah Ta'ala duduk bersila macam tu. Jadi macam makhluk, ada macam bersentuh, nampak tak? Ada macam anggota. Dia start dah. Kita tak sembang panjang. Istiwa yang mana layak bagi Allah Ta'ala. Walaupun orang kata itu ialah satu perkataan puaka untuk satu akidah yang celaka, itu lantak dia lah. Tapi yang penting itu ialah kenyataan para ulama kita. Faham tak? Allah Ta'ala beristiwa dengan istiwa yang layak bagi Allah. Dia berkata perkataan yang layak bagi Allah ni satu perkataan yang puaka dah untuk tutup satu akidah yang celaka. Na'udzubillah. Lepas tu dia kata Allah makan dengan cara yang layak bagi Allah, minum dengan cara yang layak bagi Allah. Dia cakap benda yang kita tak cakap. Allah SWT kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala istiwa di atas arasy. Saya tak suka terjemah, tapi istiwa yang layak bagi Allah Ta'ala. Ni dia punya pergaduhan makin kuat lah. Sebab perbuatan itu kalau pada makhluk, dia menunjuk kepada apa tuan-tuan? Menunjuk kepada jisim. Dah ada anggota dan seumpamanya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datangnya Tuhan engkau dan malaikat secara bersaf-saf, berbaris-baris. Nampak tak? Jadi bagaimana Allah datang? Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala turun. Lagu mana? Hak tu luar daripada kemampuan kita. Kita tidak akan bincang, kita tidak akan bahas, kita hanya beriman dan kita taslim. Maksud datang kita tahu, maksud turun kita tahu, tapi bila dinisbahkan kepada Allah kita tak tahu bagaimana. Ini perbahasan panjang tuan-tuan. Hatta dalam aliran orang kata ahli hadis Hanabilah, Athariyah sendiri pun ada dua aliran dalam isu ni, dalam masalah tafwid, menyerahkan makna sifat ni. Ada yang kata makna sifat kita kena isbat, iaitu kita kena yanzil, turun-turunlah. Dalam bahasa Arab ada makna lain ke tuan-tuan? Turun daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi kita tak cakap macam itulah pada Allah. Allah Ta'ala kata turun, kita kata turun. Macam mana? Wallahu alam. Allah Ta'ala turun, arasy kosong tak kosong tu benda kita tak bercakap. Faham tak? Itu maksud para ulama. Amirruha kama ja'at. Hadis kata gitu-gitulah. Cuma kita kena i'tiqad sucinya Allah daripada menyerupai makhluk. Faham tak? Tanpa tasybih, tanpa kita menyamakan dengan makhluk. Tapi dalam masa yang sama kita tak nak ta'til. Kita tidak mahu mengkosongkan Allah daripada sifat nuzul yang Allah sabitkan kepada dirinya, sifat istiwa yang Allah sabitkan pada dirinya. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang saya nak buat, pergaduhan yang berlaku di kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga ahli hadis wal athar, itu dia punya orang kata sejarah
dan poin-poin dalam masalah sifat Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan ingat kan? Ustaz Hadi Akmal kata lepas habis satu sesi dia ada soalan. Jadi tuan-tuan ingat saya nak tanya soalan apa pada tuan-tuan sebab dia ada hadiah. Jadi kalau tuan-tuan boleh jawab, ahlan wa sahlan, terima hadiah. Kalau tak boleh jawab, dia kata tanya soalan payah-payah sebab hadiah buku tebal. Saya nak tanya soalan apa ni? Dia tinggal setengah jam lagi. Jadi kesimpulan yang saya nak bagi tahu bahawasanya tauhid ialah satu istilah. Mu'tazilah ada istilah dia, Ahli Sunnah ada istilah dia. Faham tak? Mu'tazilah dari sudut tauhid, Allah Esa. Dia tak kata ada dua Tuhan. Tetapi dia kata Allah hidup dengan zatnya, mengetahui dengan zatnya, bukan mengetahui dengan ilmu. Lepas tu, ini yang Jahmiyah kemudian dia turun. Mu'tazilah dia longgar sikit daripada Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah tak kata Allah ada sifat-sifat kekurangan. Dia tak kata gitu. Betul tak? Dia tak kata Allah jahil, dia tak kata Allah mati, dia tak kata Allah pekak, bisu, tak bercakap. Dia Allah lemah, dia tak cakap gitu. Cuma mereka kata tidak ada sifat yang mana qaimah bizzat. Tidak ada sifat yang mana berdiri dengan zat. Kita terjemah qaimah berdiri dengan zat. Macam mana berdiri itu kita tak tahu. Nampak tak tuan-tuan? So, apa yang berlaku? Sebab mereka masih lagi mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan, mereka tidak dikafirkan oleh ulama ahli sunnah, Mu'tazilah. Cumanya Asy'ariyah dia sabitkan sifat-sifat yang saya bagi tahu tadi, yang 13 ataupun 20. Nampak tak? Cuma perbahasan antara, kalau kita nak berbaik, kita kata keluarga besar ahli sunnah, perbahasan di kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Hanabilah, Athariyah ni, pada isu yang selain daripada 7 sifat tadi, yang sifat ma'ani tadi. Secara umumnya, apabila melibatkan sifat zat yang menunjukkan benda tu macam Allah ni berjisim, sama macam makhluk. Wajah, mata, tangan, jari, kaki, benda-benda macam tu lah. Dan satu lagi ialah sifat perbuatan yang menunjukkan makhluk, seperti bergerak ni, duduk, bergerak. Nampak tak tuan-tuan? Hak ni tempat yang mana selalu diperselisihkan. Adapun isu sifat yang pada manusia ialah infialat, perubahan dalaman seperti marah, sayang, suka, apa semua tu, tak ada masalah sangat. Dan satu lagi, sifat yang menghidup, mematikan, memberi rezeki, itu tak ada masalah sangat. Nampak tak tuan-tuan? Pusing-pusing pun still kita akan kata Allah menghidup, Allah mematikan, Allah mentadbir, Allah mengurus. Betul tak? Tetapi kalau yang bab yang sifat zat dan juga sifat perbuatan yang macam menunjuk, yang dipanggil seolah-olah itu ialah sifat makhluk, mereka akan kata ini bukan sifat Allah, makna dia sekian. Berlakulah takwil. Dan salaf qatibatan, keseluruhan mereka secara umumnya mereka mengharamkan takwil. Mereka tak benarkan takwil. Mereka tak benar takwil istawa kepada istaula, dan mereka tak benarlah takwil benda-benda yang lain. Adapun tempat-tempat yang mana secara zahirnya nampak salaf takwil, dia tidak lari daripada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dari sudut sanad, tak sah kepada orang yang dikatakan dia takwil. Yang kedua, dia bukan takwil sifat itu, tetapi di setengah-tengah tempat kerana konteks-konteks tertentu dia melakukan tafsir bil lazim, dalam keadaan dia mengisbatkan sifat itu berdasarkan nas-nas yang lain. Ini antara kemungkinan-kemungkinan yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak ni? Ada setengah jam lagi ni. Kalau boleh faham yang tu, insya-Allah kita boleh baca laju. Apa yang saya bagi tahu tadi, kita boleh baca laju. Okey, sikit lagi. Kita bagi mukaddimah dia mula-mula ni yang penting. Dalam masalah sifat Allah di kalangan salaf, kita tak payah cerita dah tentang Asy'ariyah, Maturidiyah apa semua, sebab mereka wujud lewat daripada zaman Imam Ahmad hatta Imam Bukhari apa semua pun. Abu Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaih, dia lahir pada tahun 260 Hijrah. 260 baru lahir, 40 tahun hidup di dalam Mu'tazilah, dalam i'tizal, berakidah Mu'tazilah sampai pada tahun 300, dan beliau meninggal pada tahun 324 Hijrah. Jadi kita nak cerita bukan aliran yang datang kemudian ni. Kita nak cerita di kalangan salaf. Jaham bin Safwan, Mu'tazilah yang wujud pada waktu tersebut, itu benda yang kita nak bahas. Tak ada kaitan dengan orang yang datang kemudian. Jadi tuan-tuan, di kalangan salaf, apabila melibatkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang melibatkan anggota pada manusia biasa ataupun perbuatan yang mana mengisyaratkan kepada kewujudan anggota pada manusia biasa, biasanya mereka akan kata amir ruha kama ja'at. Amir ruha kama ja'at. Maksudnya lalukan, nak sebut lalukan macam itulah maksudnya. Qira'atuha tafsiruha. Apa yang kita baca itulah tafsirannya. Dan mereka mengharamkan takwil. Ini hampir ijma' salaf, dinukilkan ijma' oleh ramai ulama, Ibn Abdul Bar, Al-Khattabi dan seumpamanya, walaupun ada tempat-tempat yang
orang kritik Khattabi cerita lain, tapi secara umum orang kata al-manhajul am, metodologi umum, al-manhajus sa'id, manhaj yang mana tersebar luas pada waktu tersebut ialah mengharamkan takwil, dan yang takwil ini ialah golongan Mu'tazilah sahaja pada waktu tersebut. Nampak tak tuan-tuan? So timbul bila kita kata dalam masalah sifat zat, bila kita sebut ain, mata, kita terjemah mata. Salaf, lillah ya ainan, dia kata bagi Allah dua mata. Kalau terjemah bahasa kita dua mata. Cuma kita tak tahu, kita tak tanya. Dan jangan tanya bagaimana. Ada macam hadakah ke apa ke, tak payah tanya. Nampak tak? Salaf gitu. Di sini tuan-tuan, setakat apa yang saya baca, yang saya kaji, dia ada dua aliran. Aliran yang pertama, dia dinamakan sebagai tafwid hatta makna sekalipun. Tafwid makna. Dia kata makna pun kita tak tahu. Dia sifat Allah tapi apa maksud dia kita tak tahu. Ada kenyataan-kenyataan yang macam tu. Aliran yang kedua ialah aliran yang mana mengisbatkan makna. Dia kata tahu makna. Ain, kita tahu. Mata macam mana? Bila melibatkan Allah kita tak tahu. Iaitu dia panggil isbat makna dan tafwid kaif. Cara bentuk mata tu kita tak tahu. Nampak tak? Antara dua aliran ni, saya cuba mengambil jalan pertengahan untuk tidak bergaduh. Walaupun kecenderungan saya ialah pada isbat. Cumanya kita bagi tahu siap-siap, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah Taala. Dan kita tak nak bercakap panjang dalam masalah ni. Betul tak tuan-tuan? Itulah yang saya boleh bagi tahu. Cumanya akan berlaku pergaduhan di antara Asy'ariyah Maturidiyah dan golongan yang mana isbat. Golongan yang isbat ni yang memberi makna ni, dia akan berlaku pergaduhan yang sangat besar. Sampailah hari ni, sebab atas dasar itulah golongan salaf ini dituduh sebagai musyabbihah dan juga mujassimah. Orang yang mana menyerupakan Allah dengan makhluk, ataupun orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim. Sebab apa tuan-tuan? Kalaulah salaf, mereka mentafwid makna, iaitu mereka menyerahkan makna. Dia kata kita tak tahu. Bila Nabi SAW bercakap yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, nuzul kita tak tahu apa maksud. Nabi cakap, tapi kita tak tahu apa maksud. Tidak akan berlaku pertentangan di antara Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga Ahli Sunnah. Faham tak? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Ta'ala datang, malaikat datang. Kalaulah kita perkataan ja'a tu, kita tak tahu makna, kita tak boleh kata datang. Kerana datang itu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Nampak tak? Itulah sifat makhluk. Jadi, kalaulah salaf tidak memberi makna ja'a itu sebagai datang, atau ityan, bergerak, datang, nescaya Mu'tazilah, Jahmiyah, dia tidak akan kata salaf sebagai musyabbihah. Betul tak? Sebab dua-dua beriman, ini ialah ayat Quran. Betul tak? Hadisun nuzul mutawatir. Jadi, kalaulah salaf tidak memberi makna, ataupun salaf memahami dengan keluasan bahasa Arab, majaznya, isti'arahnya, hapanya, tidak perlu berlaku pergaduhan antara Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga salaf. Tetapi apabila mereka menuduh ahli sunnah sebagai musyabbihah, mujassimah, itu bermakna mereka tuduh kerana ulama-ulama memaknakan perkataan tersebut, mengisbatkan makna tersebut, ia sebagai sifat. Nampak tak tuan-tuan? Cuma mereka kata kami tak tahu bagaimana. Jangan tanya kami. Kalau tanya istawa Hanafi 'alal kursi, boleh nampaklah cara saya duduk. Tapi bila melibatkan Allah Taala, kita tak tahu, cakap tak tahu sudahlah. Was-su'alu 'anhu bid'ah. Kalau kita tanya bagaimana, hak tu jadi bid'ah. Tapi hari ni orang nak tanya. Orang tanya-tanya. Kalau Allah Ta'ala turun, duduk langit mana? Langit ketujuh ke langit dunia? Kemudian arash kosong ke tak? Tempat lain 1/3 malam tempat kita, tempat lain siang. Dia start tanya-tanya. Salah tak bagi tanya? Saya tak tahulah, dalam 2-3 minggu ni saya dapat idea baru. Kenapa imam-imam sunnah macam Imam Ahmad dan seumpamanya, dia kalah berdebat? Ini idea saya lah, yang mungkin tuan-tuan boleh terima tak terima dan boleh dibincangkan. Kenapa kalah berdebat? Sebab salaf mereka berpegang keras dengan prinsip mereka untuk tidak bercakap pasal Allah pada benda itu tidak disebut oleh wahyu. Orang asak dia tak boleh nak jawab dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nas bagi tahu banyak tu je. Dia nak cakap panjang pun tak boleh. Faham tak? Kita nak cakap panjang ni boleh kalau benda tu kita tahu, kita kenal, kita tengok, kita rasa, kita sentuh. Tapi sekarang Allah Ta'ala ni, dia bagi tahu banyak tu je lah. Sebab tu antara jawapan-jawapan yang orang kata dalam perdebatan yang berlaku antara Mu'tazilah dengan ulama-ulama salaf, dia kata, kamu beriman ke dengan Tuhan yang mana turun naik? Lebih kurang lah terjemahan dia kan. Yanzil, turun naik. Kalau ikut bahasa yang kita faham. Sebab Mu'tazilah, dia faham yanzil tu, dia nak ilzamkan salaf. Nak ilzam ni, dia nak matikan salaf ni. Dia nak, apa ilzam dalam bahasa Melayu? Dia nak paksa orang, ataupun dia nak corner orang. Ilzam kita terjemah corner. Dia nak corner orang dengan perkataan yanzil. Kamu beriman dengan Tuhan yang turun. Cuma saya tambahlah perkataan naik tu. Maksudnya dah turun, nak istiwa balik kena naik lah kan.
Ya kamu beriman ke? Maksudnya Mu'tazilah dia datang nak kono orang sebab orang tu i'tiqad macam tu. Allah turun dan naik, istiwa. Cuma bagaimana dia tak cakap. Dia jawab, salaf cakap apa? Aku beriman dengan Tuhan yang dia boleh buat apa yang dia nak buat. Bas sudah. Fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala boleh buat apa dia nak. Bagaimana la yus'al amma yaf'al. Wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya apa yang Allah buat. Manusia pada ditanya kenapa kamu buat macam ni. Jadi sebab tu salaf dia kalah dalam bab ni. Kalah tu bukan sebab dia salah. Dia kalah bukan sebab dia salah. Tetapi dia tak boleh nak puaskan hati dan akal orang yang mana memang suka nak bincang pasal benda tu. Faham tak tuan-tuan? Dia tak pernah tengok Allah. Dia tak pernah jumpa Allah, tak pernah duduk tepi Allah, tak pernah. Jadi bila dia tak pernah, dia hanya bercakap sekadar wahyu. Bagaimana dia nak fahamkan orang? Bagaimana dia nak cakap benda yang dia tak tahu? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu bercakap benda yang kamu tak ada ilmu. Salah gitu nak orang dah. Tetapi puak-puak lain yang mana mendahulukan akal, nak guna akal, benda ni mendapat tempat di kalangan orang, terutamanya pemerintah pada masa tersebut. Jadi kata, puak-puak ni tak ada hujah. Sebab tu saya kata, kalau tanya saya cakap panggillah saya himar sekalipun, lantak korang lah. Yang lebih penting aku tak kenal Allah dengan perantaraan kecuali wahyu. Faham tak? Nak suruh saya cakap lebih-lebih, nak kata saya himar ke, khinzir ke, lantak lah. Yang paling penting, saya bercakap apa yang mana salaf cakap. Sebab tu, Al-Auza'i antaranya dia kata, hendaklah cukup bagi kamu apa yang cukup bagi mereka. Qif haitsu waqafu. Kamu berhenti tempat yang mereka berhenti. Kamu bercakap tempat mereka cakap. Qif haitsu waqafu. Berhenti tempat mereka berhenti, cakap tempat mereka cakap. Dan hendaklah cukup bagi kamu apa yang cukup bagi mereka. Nampak? Gitulah kehidupan kita. Dan semoga Allah SWT selamatkan kita daripada jidal. Tuan-tuan, ada ulama-ulama kita yang mana mereka cuba menjawab dengan aliran, dengan cara ahli falsafah juga. Bukan kita tak tahu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan seumpamanya banyak. Tetapi tuan-tuan, akal nak lawan dengan akal ni, satu tak sama akal manusia. Orang yang mendengar pun tak sama. Ada orang yang dia suka akal Ibn Taimiyah dalam menjawab. Tapi ada orang lain dia kata Ibn Taimiyah tak berakal dalam jawapan dia. Sebab tu, akal siapa kita nak terima tuan-tuan? Akal A, akal B, akal C. Sebab tu baik kita senyap daripada awal. Wallahu a'lam bissawab. Sebab tu pada pandangan saya, watak-watak ini akan sentiasa wujud dalam sejarah umat Islam. Dan cara kita hanya satu, kita hanya perkenalkan akidah salaf dengan cara salaf. Dan kita bagi tahu selain daripada cara salaf bukan jalan kejayaan. Kalau orang lain nak ikut jalan tu, siapa nak beriman dia beriman, siapa nak kufur dia kufur. Luar daripada kemampuan kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Nabi SAW, Allah Ta'ala beritahu, kamu tak boleh bagi hidayat. Artinya kamu tidak boleh menyampaikan bapa saudara kamu kepada iman. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah SWT bagi hidayat kepada siapa yang dia suka. Nampak tak tuan-tuan? Luar daripada tu tak mampu. Jadi kena banyakkan baca kitab-kitab akidah ulama-ulama kita dahulu dan jauhkan diri daripada perdebatan. Wallahu a'lam bissawab.